Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العلي العظيم. أما بعد أحبابنا الكرام, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, melaksanakan solat fardu 5 waktu ataupun solat fardu maghrib berjamaah. Dan sekarang ini pula kita dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke dalam majlis ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara salah satu daripada perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman dengan azab kubur. Yang mana azab kubur itu, tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang benar. Namun tuan-tuan, di kalangan manusia ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan mereka itu daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan tuan-tuan dalam kitab Ahwalil Qubur dan kitab Ibn Abi Dunya Abul Qasim Ishaq bin Ibrahim Al-Khutali telah berkata,
Aku mendengar daripada Abdullah ibn Muhammad Al-Ansi bila berkata, Amr bin Muslim telah menceritakan kepadaku daripada seorang lelaki yang mana beliau adalah seorang penggali kubur. Kata lelaki tersebut, hafartu qabraini wa kuntu fi thalith fashtadda alayya al-harru faalqaitu kisai ala ma hafartu wastadhallaytu fihi fabainama ana kadhalik idh ra'aytu shakhsayn ala farasayn أشهبين فوقف على القبر الأول فقال أحدهما لصاحبه اكتب فقال ما أكتب قال فرسخ في فرسخ ثم توحل إلى الآخر فقال اكتب قال ما أكتب قال مد البصر ثم تحول إلى الآخر الذي أنا فيه قال اكتب قال ما أكتب قال فتر في فتر. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penggali kubur ni tuan-tuan, beliau menceritakan pengalaman beliau. Satu hari telah sampai khabar kepadanya ada berlaku 3 kematian. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penggali kubur ni pun tuan, dia menggali tiga lubang kubur. Dan ketika itu tuan-tuan, kata ulama, matahari terik, panas. Setelah selesai dia korek yang pertama, dia korek pula yang kedua. Setelah selesai dia korek yang kedua, dia korek pula yang ketiga. Bila dah habis korek yang ketiga tu tuan-tuan, dia keletihan. Penggali kubur tersebut letih. Maka dia masuk ke dalam lubang yang ketiga itu tuan-tuan, dan dibentangkan apa tu, selendangnya di atas lubang kubur tersebut, supaya ia menghalang daripada panas terik matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dibentangkan selendangnya di atas lubang kubur itu, dan dia dalam kubur ketika itu, lubang yang ketiga. Dia berehat dalam kubur tersebut tuan-tuan. Kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya itu tuan-tuan, dia melihat mimpi di mana ada 2 orang lelaki yang berpakaian serba putih. Kedua-duanya menunggang kuda. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berhenti di kubur yang pertama, lubang yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Maka berkata yang pertama kepada yang kedua, tulis. Maka yang lelaki yang kedua berkata, apa yang perlu aku tulis? Maka kata beliau, tulis 70 hasta darab 70 hasta. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis yang kedua itu, lelaki yang kedua yang berpakaian putih itu tuan-tuan, tulis 70 darab 70. Kemudian setelah itu mereka pergi pula kepada lubang yang kedua. Lubang yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lelaki yang pertama berkata kepada yang kedua, tulis. Maka yang kedua bertanya, apa yang perlu aku tulis? Maka kata yang pertama itu, maddal basar, sejauh mata memandang. Subhanallahil azim. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kedua-dua orang lelaki tadi ni tuan-tuan pergi pula ke kubur yang ketiga, di mana kata penggali kubur itu, yang mana aku berada di dalam lubang tersebut. Maka berkata yang pertama kepada yang kedua, tulis. Yang kedua bertanya, apa yang perlu aku tulis?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang pertama fitrun fi fitrin, yakni satu jengkal dalam satu jengkal. Allahu Akbar. Setelah itu aku terjaga. Maka kata penggali kubur tersebut, maka bila aku terjaga, aku berasa begitu ingin tahu siapakah jenazah-jenazah yang akan dikuburkan dalam lubang-lubang yang telah ku gali tersebut. Sedang aku menunggu, kata penggali kubur tersebut, datanglah satu segerombolan manusia yang mana mereka ini biasa-biasa, kelihatan biasa-biasa, yakni tak nampak kaya dan tak nampak juga miskin, biasa-biasa. Yani keadaan mereka sederhana dan mereka kelihatan orang-orang yang baik. Maka jenazah tersebut dibawa dan dikuburkan di dalam lubang yang pertama, yang mana lelaki tersebut nampak dalam mimpi tadi 70 hasta dalam 70 hasta. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah selesai dikuburkan jenazah tersebut dalam kubur yang pertama itu. Maka ditanya kepada yang hadir, penggali kubur itu tanya kepada yang hadir, siapakah jenazah yang kalian kuburkan dalam lubang ini? Maka kata mereka, oh, ini adalah jenazah seorang lelaki yang saleh, seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah. Kerjanya ketika dia hidup, dia membekalkan air kepada manusia secara percuma. Itu tuan-tuan khidmat dia. Dia berkhidmat kepada manusia yang berhajat ataupun yang perlukan air, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air untuk diminum. Maka dialah yang supply, dia yang angkat air tersebut di atas bahu-bahunya, kemudian bawa air tersebut dan diberikan kepada orang yang memerlukan air tersebut. Allahu Akbar. Besar jasa orang yang sponsor air ini, tuan-tuan, dan besar pahala mereka, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan lelaki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya 70 hasta dalam 70 hasta. Subhanallahil azim. Maka kata penggali kubur tersebut, kalau begitu aku tidak perlukan wang sebagai upah aku menggali kuburnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditunggu datang pula, tuan-tuan, jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua ni, tuan-tuan, subhanallahil azim, kalau tadi orang yang escort jenazah tersebut tak ramai, yang ni langsung tak ada. Yang hanya ada bersama jenazah tersebut 4 orang yang menanggung keranda, tuan-tuan. 4 orang. 4 orang yang hidup, 1 mati, menanggung jenazah yang berada di atas bahu mereka. Lalu jenazah itu, tuan-tuan, diletakkan di kubur yang tengah-tengah, yang kedua, yang mana penggali kubur tadi melihat dalam mimpinya maddal basar, dituliskan bagi kubur tersebut sejauh mata memandang. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka mengebumikan jenazah tersebut dalam kubur yang kedua. Setelah selesai pengebumian, tuan-tuan, ditanya kepada orang yang membawa jenazah tersebut, jenazah siapakah yang kalian kuburkan di dalam kubur ini? Maka kata mereka, entah, kami pun tak tahu, kami tak kenal siapakah orang ini. Jenazah kami jumpa jenazahnya di tepi berdekatan dengan longgongan sampah, dan tak ada seorang pun yang kenal, tidak ada seorang pun di kalangan penduduk setempat yang kenal orang ini. Subhanallahil azim. Begitulah, tuan-tuan, sebagian manusia Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, diangkat martabat mereka begitu tinggi, yang mana mereka ini di kalangan wali di kalangan para awliya,
tetapi yang disembunyikan identiti mereka daripada manusia. Manusia tak kenal bahawa mereka ini adalah golongan para wali Allah. Identiti mereka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tak sangka, orang tak tahu bahawasanya yang berada bersama dengan mereka itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang martabatnya sangat tinggi, seorang wali di kalangan para wali Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam istilah para ulama disebutkan sebagai wali mastur. Wali mastur, yakni wali yang disembunyikan identitinya daripada pengetahuan orang awam, orang yang kebanyakan. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang pun yang kenalnya, yang kenal lelaki tersebut tuan-tuan, dan sedangkan dia mempunyai martabat yang sangat tinggi. Subhanallahil azim. Maka sebab itulah tuan-tuan, hendaklah kita melayan manusia yang berada di sekeliling kita seperti mana kita suka untuk diri kita dilayan. Seperti mana kita suka diri kita dilayan, maka begitulah kita melayan orang lain, orang yang berada di sekeliling kita tuan-tuan. Dan hendaklah kita sentiasa husnuzan, hendaklah kita sentiasa bersangka baik dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita tuan-tuan. Kata ulama, man hasuna dhannuhu taba 'aishuhu. Barang siapa yang baik sangkanya kepada manusia yang berada di sekelilingnya, maka nescaya dia akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Orang yang berbaik sangka dengan manusia yang berada di sekelilingnya tuan-tuan, maka dia akan tenang, dia akan relax, okey, kepala dia tak serabut, dia tak stres, tak tertekan tuan-tuan, sebab dia bersangka baik dengan orang di sekeliling dia. Semuanya positif belaka. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditunggu lagi tuan-tuan sampailah datang satu gerombolan, satu kumpulan manusia yang begitu ramai, menunggang kenderaan yang mewah-mewah, pakaian-pakaian yang mewah. Subhanallahil azim. Mengusung satu jenazah tuan-tuan ke kuburan tersebut dan berhenti di kubur yang ketiga. Yang dilihat dalam mimpinya tadi, fitrun fi fitrin, satu jengkal dalam satu jengkal, yakni sangat sempit kubur tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka bila dah selesai dikuburkan jenazah tersebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maka penggali kubur tersebut meminta upah terhadap khidmatnya menggali kubur tersebut. Maka tuan-tuan bila diminta upah, maka yang datang itu mencerca dia dan mencela dia. Bahkan mereka memukul penggali kubur tersebut sambil berkata, celaka engkau wahai penggali kubur, tidakkah engkau kenal bahawa yang mati ini adalah isteri kepada pembesar bagi negara ini? Subhanallahil azim. Rupanya tuan-tuan yang mati itu adalah isteri bagi pembesar, pemerintah yang memerintah negara tersebut. Akan tetapi tuan-tuan, Masya Allah, mungkin wanita tersebut dia hidup dalam keadaan yang hanyut daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, melakukan perkara yang haram, bergulungan dengan maksiat, dan mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tuan-tuan kuburnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan manusia tuan-tuan tatkala dikuburkan dalam kubur mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apabila berlaku satu kematian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bila terpisah saja ruh daripada jasad, maka ruh akan naik ke atas, akan dicatatkan, akan
ditasjil, didaftarkan namanya di atas tuan-tuan, kemudian roh itu akan turun semula. Roh itu akan berada bersama dengan jenazahnya. Maknanya roh tersebut akan melihat siapakah di kalangan kaum kerabatnya yang menangis hiba di atas kematiannya, sahabat-sahabat handai yang menziarahi kematiannya, siapakah di kalangan manusia yang bergembira di atas kematiannya, sebagai contoh. Dia melihat bagaimana jenazahnya diuruskan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Subhanallahil azim. Ruhnya berada berhampiran dengan jenazahnya. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, manusia tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apabila jenazah tersebut dah dibawa ke kuburan tuan-tuan, kalau jenazah itu di kalangan orang-orang yang saleh, maka jenazah tersebut, roh itu dia akan berada seiring dengan jenazah. Yani jenazah, roh itu akan terapung di atas jenazahnya itu, akan bergerak seiring begitu. Kalau roh tersebut roh yang saleh, maka dia akan berkata, percepatkan pergerakan kalian, cepat. Aku tidak sabar-sabar lagi untuk mengecapi nikmat yang telah Allah Ta'ala sediakan kepadaku dalam kubur. Kerana tuan-tuan, orang yang meninggal dunia ni, tak kala malakul maut, ketika mana malaikat yang mencabut nyawa itu tuan-tuan datang untuk mencabut nyawanya, pada akhir hayatnya itu tuan, sebelum roh berpisah daripada jasad, dia dah tahu bagaimana keadaannya nanti dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun kalau jenazah tu jenazah yang kafir ataupun pelaku dosa besar yang mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meraung-raung menjerit sekuat hati. Mereka akan berkata, ke manakah kalian ingin bawa aku? Ke manakah kalian ingin bawa aku? Aku tidak mahu ke sana. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka dah tahu bahawasanya dalam kubur nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dikuburkan jenazah itu tuan-tuan dalam kubur, roh akan bersama dengan jenazah dengan jasadnya itu, sehinggalah jasadnya itu balia, yakni sehinggalah jasad tersebut hancur, musnah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila musnah saja jasad jenazah tersebut tuan-tuan, kalau roh orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan naik tuan-tuan, naik dan berada dalam syurga, tetapi berada di dalam tembolok burung-burung yang berada dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun pelaku-pelaku dosa besar, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar yang mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tuan-tuan, sebahagian di kalangan mereka berada di langit yang pertama, dan sebahagian di kalangan roh-roh mereka itu akan berada di antara langit dan bumi. Ini ada dua tempat. Ada sebahagian mereka berada di langit yang pertama, dan ada di kalangan mereka yang berada di antara langit dan bumi. Sedangkan tuan-tuan, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mana jasad mereka hancur, maka roh mereka akan ditempatkan di dalam Jahannam, dan diazab di sana tuan-tuan dengan azab yang begitu pedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ada beberapa golongan yang jenazah mereka itu atau jasad mereka itu tidak musnah. Yang pertama, golongan anbiya. Golongan para anbiya, jenazah mereka tidak musnah. Yang kedua, syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Jadi syahid perang tuan-tuan, orang yang syahid perang, jenazah mereka tidak akan musnah. Walaupun dah beribu tahun tuan-tuan mereka meninggal dunia, jenazah mereka atau jasad mereka masih lagi utuh. Kesan darah yang luka-luka yang ada pada jasad mereka tuan-tuan masih lagi basah. Subhanallahil azim. Roh orang-orang yang telah pun meninggal dunia disebabkan gugur syahid di medan perang ni tuan-tuan, kata ulama,
mereka akan mereka akan masuk ke dalam syurga berupa seekor burung yang berterbangan di dalam syurga memakan buah-buahan di dalam syurga. Mereka berupa burung. Adapun orang-orang mukmin yang bertakwa, bukan di kalangan orang-orang yang mati syahid di medan perang, tuan-tuan, roh mereka akan masuk dalam syurga juga, tetapi dalam tembolok burung-burung yang berterbangan di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah golongan sebahagian di kalangan para wali Allah. Ya, jenazah mereka itu tidak utuh, jenazah mereka itu tidak hancur. Sebagai contoh, salah seorang di kalangan mereka, tuan-tuan, yaitu Abi Amr bin Salah, seorang ulama hadis, tuan-tuan, yang masyhur dengan sebuah kitab yang dikarang oleh beliau pada membahaskan mustalahul hadis, yaitu Muqaddimah Ibnu Salah. Orang yang belajar bidang hadis, tuan-tuan, mereka tahu tentang kitab ini. Muqaddimah Ibnu Salah pada membahaskan ilmu mustalah, dikarang oleh Abu Amr bin Salah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahawa jenazah beliau ni walaupun dah pun berlalu 800 tahun, tuan-tuan, dah pun berlalu selama 800 tahun dalam kubur, tetapi tuan-tuan, bila dibongkar kuburnya itu, ternyata jenazahnya ataupun jasadnya masih lagi utuh. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa golongan, tuan-tuan, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada soal munkar dan nakir. Ada beberapa golongan yang dikecualikan oleh Allah taala daripada soal munkar dan nakir. Yang pertama adalah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Soal munkar dan nakir ni, tuan-tuan, ia hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Ia tidak berlaku kepada umat-umat yang sebelumnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang pertama yang dikecualikan oleh Allah Taala daripada azab, daripada soal munkar dan nakir, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang syahid di medan perang. Orang yang syahid di medan perang, tuan-tuan, mereka ni tidak akan ditanya oleh munkar dan nakir. Yang ketiga, tuan-tuan, at-tifl, kanak-kanak yang mati sebelum baligh, maka mereka juga, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dikecualikan daripada soal munkar dan nakir. Dan yang keempat, tuan-tuan, golongan yang dikecualikan daripada soal munkar dan nakir adalah mereka-mereka yang ditalqinkan hujahnya di atas kubur, yakni yang dibacakan talqin di atas kubur mereka. Itu faedah, tuan-tuan, baca talqin atas kubur. Selain ia adalah satu sunnah daripada sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ia memberi peringatan kepada manusia yang hadir pada majlis pengebumian jenazah tersebut. Yang ketiga, tuan-tuan, faedahnya apa? Faedahnya ia menjadi asbab jenazah yang berada dalam kubur tersebut tidak disoal oleh munkar dan nakir, terlepas daripada soal munkar dan nakir. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiatkan kepada ahli waris kita, tuan-tuan, bila kita meninggal nanti, jangan lupa untuk ditalqinkan, untuk dibacakan talqin di atas kubur kita, kerana ia menjadi asbab kita tidak disoal oleh munkar dan nakir ketika dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Termasuk juga, tuan-tuan, kata ulama, yang tadi saya sebutkan beberapa golongan yang dikecualikan daripada soal munkar dan nakir. Saya sebut tadi Nabi Muhammad SAW, orang yang syahid di medan perang, kanak-kanak yang mati sebelum baligh, dan yang keempat, mereka-mereka yang ditalqinkan di atas kubur mereka. Adapun, tuan-tuan, mereka-mereka yang dikecualikan daripada azab kubur, yang terselamat daripada azab kubur, tuan-tuan, saya sebut tadi yang pertama golongan ini saya tak sebut lagi. Yang saya sebut tadi, yang pertama tadi, golongan yang jasad mereka itu tidak hancur.
golongan para anbiya, orang yang syahid di medan perang, dan sebahagian di kalangan para wali. Baik, sekarang ni kita nak lihat sikit tuan-tuan, siapakah di kalangan mereka-mereka yang yang diselamatkan daripada azab kubur. Yang diselamatkan daripada azab kubur. Yang pertama tuan-tuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan para anbiya. Kemudian yang kedua, golongan syahidul ma'rakah, orang yang syahid di medan perang. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca suratul muluk pada tiap-tiap malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil Qur'an 30 ayah tastaghfiru li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Kata Rasulullah, dalam Al-Quran ada 30 ayat yang mana ayat ini ia menjadi, kalau dijadikan amalan tuan-tuan pada ketika dalam kubur nanti, ia akan menjadi asbab seseorang itu dilepaskan daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'atu hiyal munjiyah. Ia adalah yang menghalang seseorang itu daripada ditimpa azab kubur, dan dia yang menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur. Suratul Muluk tuan-tuan. Maka amalkan tiap-tiap malam suratul Muluk, kerana ia menjadi peneman kita dalam kubur, dan ia yang menyelamatkan kita daripada azab kubur tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Juga termasuk di kalangan mereka-mereka yang diselamatkan daripada azab kubur tuan-tuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, mereka-mereka yang digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan syahidul ma'rakah, bukan syahid medan perang. Okey, syahid yang biasa. Seumpama orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mati sebabkan lemas. Orang yang mati lemas, mereka ini dihukumkan syahid. Okey, digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tuan-tuan dalam kubur mereka aman, di akhirat pun mereka aman. Subhanallahil azim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mati sebabkan terbakar juga digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid juga tuan-tuan, tapi martabat syahid mereka itu tidaklah sama seperti martabat orang yang gugur syahid di medan perang. Okey. Kemudian yang ketiga, orang yang ibu yang mati ketika bersalin, ketika melahirkan anak, juga digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya orang yang meninggal dunia disebabkan sakit perut, yang disebabkan oleh sakit perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sakit di bahagian perutnya itu tuan-tuan, orang yang sakit, orang yang meninggal dunia sebabkan sakit pada bahagian perut, maka mereka ini digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumkan syahid. Termasuk daripada bahagian sakit perut ni tuan-tuan, kata ulama, orang yang meninggal disebabkan penyakit usus, al-am'a', yakni usus besar. Begitu juga orang yang mati disebabkan sakit buah pinggang, sakit buah pinggang, itu termasuk daripada marudul batn, sakit pada bahagian perut. Juga tuan-tuan, al-kabid, orang yang mati sebabkan penyakit hati, dan tihal, limpa. Begitu juga tuan-tuan, orang yang mati sebabkan prostat. Prostat itu termasuk daripada bahagian perut di sisi para ulama, maka mereka juga dihukumkan sebagai syahid, digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang melibatkan jantung tidak termasuk daripada marudul batn, sakit bahagian perut. Maka orang yang mati sebabkan sakit jantung tak termasuk daripada mereka-mereka yang digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, paru-paru. Orang yang mati sebabkan sakit paru-paru tidak termasuk di kalangan mereka-mereka yang
yang digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang sakit, yang mati sebabkan sakit kepala, orang yang mati sakit disebabkan penyakit pada zakarnya, itu tidak dihukumkan sebagai syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Orang yang mati disebabkan ta'un, penyakit ta'un pun mati syahid. Orang yang mati disebabkan busung, perutnya kembung tuan-tuan, cekang, tak berak, tak kentut, tak kencing. Berak pun tak, kentut pun tak, kencing pun tak tuan-tuan. Perut dia masya-Allah bengkak, maksudnya subhanallahil azim, macam belon tuan-tuan, besar. Saya pernah tengok orang macam ni tuan-tuan, masya-Allah, tengok kesian sangat. Kurus kering tuan-tuan, tinggal rangka je, tapi perut tu besar, masya-Allah. Subhanallahil azim. Orang yang mati macam yang seperti ini tuan-tuan, meninggal dunia keadaan syahid, digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mati disebabkan dia terperangkap dalam runtuhan. Ada sesuatu, contoh ada binaan, maka dia dihempap oleh sesuatu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihempap oleh satu runtuhan, maka itu termasuk daripada syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ataupun orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi, dia naik di tempat yang tinggi kemudian terjatuh, jatuh tuan-tuan, mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan orang yang mati gharib. Gharib ni tuan-tuan maknanya mati dalam keadaan dagang. Dia pergi bermusafir, sebagai contoh, musafir ke Mekah untuk buat umrah, jauh daripada family. Okey, tiba-tiba tuan-tuan bila sampai di Mekah sakit, sesak nafas, meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu, mereka ni dikategorikan sebagai mati syahid, digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati di satu tempat dalam keadaan dagang, berseorangan tuan-tuan. Subhanallahil azim. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang mati disebabkan dizalimi, mati sebabkan dizalimi, dibunuh. Contoh dia warga emas, dah kematian suami, duduk sorang-sorang kat rumah, kemudian perompak datang tuan-tuan, masuk dalam rumahnya, lalu dibunuh wanita tersebut tuan-tuan oleh perompak tadi. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, wanita tersebut ataupun warga emas itu dihukumkan sebagai syahid. Okey, mereka-mereka yang mati disebabkan dibunuh secara zalim, fahuwa syahidun, ia dihukumkan sebagai syahid. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemua mereka-mereka yang lebih kurang dalam 10-11 contoh yang saya bagi tadi tuan-tuan, kata ulama ia termasuk daripada orang yang digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi martabat syahid mereka itu tuan-tuan tidaklah seperti martabat syahidul ma'arakah, syahid di medan perang. Walaupun begitu tuan-tuan, subhanallahil azim, faedah yang besar yang mereka perolehi tuan-tuan. Dalam kubur mereka sentiasa aman, mengucapi nikmat oleh Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dalam di akhirat nanti tuan-tuan, mereka akan sentiasa digunakan nikmat sehinggalah mereka masuk dalam syurga. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya COVID Allahu alam, saya no comment tentang mati sebab COVID. Saya tak pernah dengar tentang huraian tersebut pada guru saya. Allahu alam. Tuan-tuan yang sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka-mereka yang digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mati itu dekat dan kita tak tahu bagaimana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah taala
Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syahadah. Syahadah ni maknanya mati syahid. Okey, mati syahid. Orang yang mati syahid tuan-tuan sangat-sangat beruntung. Subhanallahil azim. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hukum orang yang mengingkari azab kubur? Hukum orang yang mengingkari azab kubur tuan-tuan, hukumnya kufur, terkeluar daripada Islam, jatuh murtad, wal a'yadzu billahi min dzalik. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Karena apa tuan-tuan? Dalil tentang azab kubur ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia jelas, ia dalil yang jelas berdasarkan kepada ayat 46 dari surah Ghafir. Ayat 46 dari surah Ghafir itu ayat yang jelas tuan-tuan tentang azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, yakni neraka itu akan dipersembahkan, diperlihatkan kepada Firaun dan para pengikutnya 2 kali sehari, pada awal siang dan pada akhir siang, yakni pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari berlakunya qiyamah akan diseru Firaun dan para pengikutnya, masuklah kalian ke dalam api neraka dan diazab dengan azab yang sangat pedih di sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat 46 dari surah Ghafir itu, ia menjadi dalil atas adanya azab kubur tuan-tuan. Maka barang siapa yang mengingkari akan azab kubur, maka orang ini terkeluar dari Islam, waliyadu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa perkara yang boleh saya kongsikan pada malam ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Ta'ala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin, penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu ayah kita, pasangan kita, kaum kerabat kita, sahabat nanda kita, jiran tetangga kita, serta guru-guru kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam iman. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syahadah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah.